Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning guys. Okay, kita jumpa lagi untuk the next lesson. Ini actually bukan next lesson lah, sebenarnya adalah sambungan pada the previous lesson. Because in the previous lesson kita stop dekat Grignard reagent, remember? Dan actually kita tak habis lagi dengan Grignard reagent ni. In the previous lesson kita cuma sempat discuss apa kita gunakan Grignard reagent first to prepare alkene kan. And then saya dah tunjukkan juga macam mana nak prepare primary alcohol. Jadi in this lesson guys, kita akan tengok pula macam mana kita nak prepare secondary alcohol, macam mana kita nak prepare tertiary alcohol, dan juga macam mana nak prepare carboxylic acid menggunakan Grignard reagent. Okay, so itu yang kita akan tengok pada this lesson. So kita teruskan untuk sambungan masih lagi lah berkaitan dengan Grignard reagent guys. Okay. Alright. Okay. So kita start dulu dengan how to synthesize secondary alcohol. So in this reaction, apa yang kita perlukan? Yang pertama, of course lah kita perlukan Grignard reagent. Okay. Dan kali ni dia agak sedikit berbeza guys. Untuk nak prepare primary alcohol, kita mesti guna methanol. Ingat, kita mesti guna methanol sahaja untuk nak dapatkan primary alcohol. Tetapi dalam kes untuk nak synthesize secondary alcohol, apakah aldehyde yang diperlukan adalah aldehydes other than methanol. Tak kisahlah you guna ethanol ke, propanol ke, butanol ke, as long as bukan methanol. Sebab kalau you guna methanol, kita cuma akan dapat apa? Primary alcohol. Jadi kalau nak dapatkan secondary alcohol class, kita akan gunakan aldehydes other than methanol. Jadi first kita tindak balaskan dengan Grignard reagent dulu, and then barulah followed by second step dia apa? Kita buat hydrolysis. Okay, jadi kalau you guys tengok dekat screen sekarang ni, so apakah produk yang you all akan dapat? Kita akan dapat suatu secondary alcohol. So now let's look at the reaction dia macam mana kan. You nampak tak kat sini? So first kita ada Grignard reagent. Okay, Grignard reagent. You tindak balaskan dengan suatu aldehyde. See, aldehyde selain daripada methanol sebab kalau methanol, ini dia punya structure guys. CH2O. Ini methanol. Tapi kita tak gunakan methanol kita menggunakan aldehyde selain daripada methanol. So here kita gunakan satu contoh umum lah. Okay, jadi satu general aldehyde here. So apa berlaku kelas? So initially bila kita tindak balaskan both of this in right ether, so kita akan dapat this salt. You akan dapat RC. Okay, inilah suatu salt ni here. Okay, and then ini dia katakan step 1 tadilah. Ini actually this is the first step here. Okay, and then bila kita buat hydrolysis ini step 1, step 2, apa berlaku? Bila kita buat hydrolysis, ataupun kalau you all tak nak tulis H3O plus ni, kita juga boleh tulis like this, H3O/H+. Ini maksudnya hydrolysis guys. So apa berlaku dalam this reaction? Okay, so tukarkan MgX ni kepada H. And you guys nampak tak apa kita dapat kat sini? Kita dapat suatu secondary alcohol. Okay, dan ini dia punya side product dia lah, MgOH Okay, mungkin ada yang tanya, sir kenapa tiba-tiba dekat sini Br kan? Sepatutnya sini X lah sepatutnya, bukan Br ni, sebab kita menggunakan general formula je kat sini kan, X. Tapi terpulang lah, let's say kalau dekat sini you gunakan RMgBr, so here akan dapat MgOHBr lah, sama dekat sini. So X ni kita akan gunakan bromine, so sini akan jadi Br lah, kelas Jadi basically, so inilah apa yang dikatakan macam mana nak synthesize a secondary alcohol daripada Grignard reagent. So now let's look at other examples. Okay, kelas, you nampak apa dekat sini? Okay, cuma bezanya ini dia dah menggabungkan tau. Tadi dalam general equation saya tunjukkan tadi, saya dah split kepada dua lah. But actually we can combine those two steps jadi pada satu single reaction macam ni sahaja. Tapi dengan syarat dekat arrow tu, you kena letak dia in sequence lah. First apa, second apa. Jangan tak letak these numbers guys. Kalau you tak letak nombor ni, dia akan memberikan maksud lain. Apa maksud dia? Maksudnya semua itu you buat serentak. Sedangkan dia bukan serentak kan. Dia adalah step wise, step by step.
Macam inilah contohnya. First kita ada Grignard reagent. You tindak balaskan dengan aldehyde. Aldehyde apa ni? Siapa tahu? Ini yang namanya adalah propanal. Kita ada Grignard reagent, tindak balaskan dengan propanal which is an aldehyde in dry ether. Ini first step. Nampak? Lepas tu dia letak nombor 1 kat sini. Untuk nak menunjukkan this is the first step. So kita akan dapat apa tadi? Kita akan dapat satu salt kan? Okay. And then step 2 barulah kita buat hydrolysis. So apa berlaku? Kita akan dapat secondary alcohol guys. Nampak tak? You akan dapat suatu secondary alcohol. Okay. Dan juga dia punya side product. Okay, saya tunjukkan sikit lah macam mana kita nak buat reaction ni sebenarnya. Dia macam ni guys. Okay. First kita ada Grignard reagent kan. Okay, sekarang kita tahu Grignard reagent ini, this carbon adalah partially negative kan. Ini partially negative. So magnesium akan jadi partially positive. And then guys, bila kita draw pula kita punya aldehyde ni kan CH3 CH2 C double bond O H kan. So this carbon adalah partially positive. So O ni pula adalah partially negative. So sebenarnya guys, apa yang berlaku dalam this reaction, okay, dia macam ni tau. Okay, sekarang kita tahu this carbon, this alkyl ni lah, alkyl ni dia adalah partially negative kan. Jadi apa kita buat, this alkyl ni, ini dia akan masuk dekat this carbon tau. Dia akan masuk dekat this carbon. Okay, ni apa ni? CH2, CH3 kan. Jadi apa yang kita buat, okay, so here dia akan form CH2, CH3 like this. And then this double bond dah tak ada. Okay, double bond ni dah tinggal single bond. So apa dia akan buat kat sini? So MgBr ni you masukkan dekat sini. Itu dah jadi OMgBr ni guys. OMgBr. So kita akan dapat like this. Ini apa yang berlaku dekat mana? Ini apa yang berlaku dekat first step ni guys. Apa berlaku dekat first step. And then bila kita buat hydrolysis in step 2 ni guys, so apa kita buat? Tukarkan MgBr ni dengan H. Sebab itu kita akan dapat apa? Kita akan dapat, sekejap saya padamkan ini. Okay, so apa berlaku? Tukarkan MgBr itu. Okay, jadi H. See? Apa kita dapat? Kita akan dapat suatu, inilah. Kita akan dapat secondary alcohol. Okay, kelas So macam itulah cara dia. Macam mana reaction ini berlaku untuk kita nak dapatkan this secondary alcohol daripada Grignard reagent. Okay, so ini contoh yang pertama lah. Kita tengok pula second example. Ini pun sama guys, kalau kita tengok dekat sini, kita ada Grignard reagent tapi dalam bentuk dia punya cycloalkyl lah, dia bukan alkyl, cycloalkyl. So kita ada cyclopentyl magnesium chloride which is the Grignard reagent, bertindak balas dengan kita ada apa ni? Ethanol. Okay, first in dry ether and then followed by hydrolysis. Tak apalah, saya cuba lukis sebab sekali lagi. Dia macam ni mula-mula dia macam ni. So ini kita punya ethanol tadi, saya lukis kat atas lah Saya buat kat atas ni. So nampak ini kita punya ethanol. So initially dia macam ni kan, C double bond O. So apa berlaku? Kita buat apa tau? Apa berlaku? Kita buat macam ni. So putuskan double bond O ni. Okay. And then buat apa? Kita akan buat 2 new bonds. Sekejap, saya tukar color. Warna hijau lah. Okay, jadi apa berlaku? Double bond tu putus dekat ethanol tadi. So dekat bawah ni, kita masukkan alkyl. Ni alkyl ni, dimasukkan dekat sini. Dekat carbon ni. Okay, and then dekat sini asalnya dia apa? Dia jadi OMgCl. Sebab kita guna Cl tadi contoh yang atas ni kita guna Br. Bromo kan, ini kita guna kloro. Dia MgCl. So firstly guys, ini apa yang berlaku? Dekat mana? Ini apa yang berlaku pada first step. The first step. The first step. Okay. And then, bila kita buat hydrolysis, okay, bila kita buat hydrolysis, so apa yang berlaku adalah, tukarkan MgCl ini guys. Okay, tukarkan MgCl
dengan, jangan saya faham, tukarkan MgCl with hydrogen. Nampak? So kita dapat apa ni? You akan dapat suatu secondary alcohol. Inilah dia. Macam mana kita dapat this secondary alcohol daripada Grignard reagent. Okay, so itu dikatakan macam mana kita nak synthesize secondary alcohol from a Grignard reagent. Okay, next kita tengok pula how to synthesize tertiary alcohol. Dia sama je dia punya reaction cuma beza dia guys, untuk nak dapatkan tertiary alcohol kita akan tindak balaskan Grignard reagent dengan ketone. Okay, tak kisahlah whatever ketone you nak guna, propanon ke, butanon ke, pentanon ke, tak kisahlah Okay, and then followed by hydrolysis. Okay, so basically reaction ni lebih kurang sama juga guys kalau kita tengok dekat sini. Okay, cuma bezanya kali ni kita akan dapat tertiary alcohol lah. So you guys tengok macam mana reaction dia berlaku. Okay, first kita ada Grignard reagent dan kita tahu Grignard reagent ni this R adalah partially negative. So MgX dia adalah partially positive. Okay, so apa berlaku kita tahu dekat carbonyl ni O ni partially negative kan, C ni partially positive. So apa akan berlaku, this alkyl akan insert here. Nah, alkyl ni akan masuk dekat sini. So bila alkyl masuk dekat sini guys, dia akan form R kat sini kan. So double bond kat sini dah no more. And then O ni kita akan masukkan apa? Kita akan masukkan OMgX. Itu yang you akan dapat ini guys. Nampak tak? Kita akan dapat this salt here. Ini apa berlaku dalam step 1. And then in step 2, kita buat hydrolysis. Simply you just tukarkan MgX ini kepada apa? Kita tukarkan dengan H. Kita tukarkan dengan H. Jadi see apa kita akan dapat? Kita akan dapat suatu tertiary alcohol. Okay, tertiary alcohol. So ini macam mana kita dapatkan tertiary alcohol Kita tengok satu contoh kat sini. Alright. So kita ada apa ni? Kita ada ethyl magnesium bromide. You tindak balaskan dengan propanon. Okay. Okay, ni saya cuba pecahkan lah Kita cuba buat dia step by step lah. Okay, nampak So asalnya kita ada this ketone Kita ada propanon. Okay, so apa berlaku guys dalam this reaction? Okay, tengok dekat kita punya Grignard reagent. So Grignard reagent kita ini dia punya alkyl. This is the alkyl yang partially negative tadi kan. So inilah alkyl ini akan insert to this carbon here. Okay, bila dah masuk dekat sini, so dia akan masuk apa? CH2, CH3. So double bond ni tak adalah. Sebab kalau tak nanti carbon akan form 5 bondings kan. Jadi tak boleh. Jadi pi bond ni akan putus. So bila pi bond ni putus, ke mana akan pergi this pi bond? Dia akan naik ke atas saya padam sekejap. Okay, so pi bond ni dah no more. So apa berlaku seterusnya? So O ni akan jadi O minus macam ni kan. Lepas ni kita pun tahu MgBr ni pula adalah partially positive. Sebab tu MgBr akan masuk kat sini guys. Dan tu kita dapat OMg. OMgBr. Okay, you akan dapat OMgBr kat sini. Ini apa yang berlaku pada first step here. First step. Tidak balas dengan Grignard dengan ketone in dry ether. And then bila kita buat hydrolysis dalam the second step, so apa kita buat? Tukarkan sahaja MgBr ini guys. Oh, terpadam lah pula. Okay, tak apa saya lukiskan balik. Okay, kita tukarkan MgBr tu. So ni tadi kan dia dah masuk ethyl kat sini. So nampak sini tadi ada OMgBr kan. Jadi tukarkan MgBr ni dengan OH. Dia akan jadi H kat sini. See, kita akan dapat apa? What is this? So inilah dia. Kita akan dapat suatu tertiary alcohol. Nampak tak? So apa jadi pada MgBr tadi? Dia akan bergabung dengan OH daripada air tadi. Okay, bila kita buat hydrolysis tu, dan dia akan hasilkan MgOH Br, which is the side product in this reaction. Nampak tak? Ini macam mana kita nak hasilkan tertiary alcohol daripada this Grignard reagent. Ini contoh pertama lah, kita nak contoh yang lain. Okay, so ini pun sama.
Cuma bezanya I'm using kita ada cyclopentyl magnesium chloride. You tidak balaskan juga sama, kita still menggunakan the same ketone here, propanol. Okay, first in dry ether and then followed by hydrolysis. So inilah dia, nampak kita still akan dapat tertiary alcohol. Ini pun samalah kalau kita cuba lukiskan, kita lukiskan ketone dulu like this. Okay, kan macam ni kan asalnya. Jadi apa berlaku? Kita putuskan pi bond. Okay, kita putuskan pi bond here and then you buat apa? Kita masukkan apa? Ni kelas cyclopentyl ni. Ini you masukkan dekat sini. Cyclopentyl. So sini letak sebab kita ada MgCl dekat sini kan. So MgCl tu you bring here. OMgCl. OMgCl kat sini. Ini apa berlaku dekat first step. Dan bila kita buat hydrolysis, so apa you guys buat? Tukarkan this MgCl ini dengan apa? Yes, dia tukar dengan hydrogen. Tukarkan dengan hydrogen. Okay, tukarkan dengan hydrogen. Here. See? Inilah dia. Kita punya ni. Macam mana kita dapat this tertiary alcohol, guys. Okay, daripada tindak balas antara Grignard reagent dengan ketone. Ketone. Alright. So itulah dia. And then contoh yang ketiga. So ini pun still kita nak hasilkan tertiary alcohol from Grignard reagent. So this is the Grignard reagent here. So ini kita punya ketone. Okay guys, pun ini pun benda yang sama lah. Jadi apa kita buat? Putuskan pi bond ni. And then masukkan apa? You masukkan ni alkyl ni. Yang datang daripada mana? Alkyl ni datang daripada this alkyl magnesium chloride daripada Grignard reagent kan. Okay, jadi you all pun tahu sebelum ada H kat sini, dekat sini ada apa? Dekat sini ada MgCl. Itu asalnya macam tu, OMgCl kan. Itu apa yang berlaku dekat first step. Lepas tu bila kita buat hydrolysis, itulah MgCl ni digantikan dengan this H and finally you akan dapat inilah dia tertiary alcohol, guys. Okay, so inilah macam mana kita nak dapatkan tertiary alcohol daripada Grignard reagent. Alright, kita teruskan yang terakhir. Yang terakhir adalah tadi kita dah tengok daripada Grignard kita boleh produce alkane, daripada Grignard kita boleh produce primary, secondary, tertiary alcohol, and lastly guys, daripada Grignard reagent juga kita boleh produce carboxylic acid. So macam mana caranya? Macam ni. Okay, see? Of course lah kena ada Grignard reagent. Cuma this time kita tindak balaskan Grignard reagent with carbon dioxide. Lepas tu followed by hydrolysis. Diikuti dengan hydrolysis. Jadi caranya macam ni. Di mana kita akan dapat carboxylic acid lah at the end. Okay, so first apa kita akan buat? Okay, step 1 ni kita akan tindak balaskan Grignard reagent with carbon dioxide. Ini ada double bond you tak perasan tak ni, C double bond O, C double bond O. Ingat lagi kan Lewis structure of carbon dioxide. Okay, so ini carbon dioxide. Okay, so firstly kita akan dapat this compound here. Kita akan dapat suatu garam lah. Okay, actually saya tunjukkan dulu macam mana dapatnya this salt here kan, dia macam ni. Kalau you guys masih ingat, bila kita draw carbon dioxide, kan dia ada dua double bond O like this kan. Okay, dua double bond O like this. So ini adalah carbon dioxide. Okay, carbon dioxide So apa berlaku adalah kita tahu dalam Grignard reagent, this alkyl here adalah partially negative. Dalam carbon dioxide, this carbon adalah partially positive. Jadi apa yang berlaku adalah this alkyl akan added here. This alkyl ni akan added here. Sebenarnya ini nama tindak balas nucleophilic addition sebenarnya guys. Tapi tak apalah, nanti bila kita masuk topik carbonyl, you akan belajarlah tentang this reaction nucleophilic addition. Okay, jadi this alkyl akan added here to this carbon. So bila this alkyl is added here, maksudnya apa? Salah satu daripada pi bond ni mesti putus. Sebab kalau tak, carbon akan buat 5 bonds kan, 5 bonding. So tak boleh lah kan? Tak boleh. Jadi dia akan buat 5 bonding. Jadi you pilihlah mana-mana satu. You nak pilih O sebelah kanan ke, O sebelah kiri ke, tak ada masalah. So let's say
Alamak, terpadam lah pula. Jadi apa berlaku? Katakanlah dia akan jadi macam ni Okey, nampak satu ni akan jadi minus, O minus. Okey, sini nampak alkyl ni. Ingat daripada mana datang alkyl ni? Daripada this Grignard reagent. Okey, and then apa berlaku? Ni ada O minus kan? Sini ada MgX. So this MgX akan added here. Kita masukkan insert kat sini. Itu yang dapatnya OMgX ni guys. Inilah dia, OMgX. And alkyl ni mana? So this is the alkyl. See? Inilah macam mana terhasilnya this compound ini initially. Okay, itu dah berlaku dalam step 1. Okay, berlaku dalam step 1. Right. Seterusnya guys. Okay. Kita tengok apa berlaku seterusnya. Ini step 1 tadilah. And then step 2, barulah kita akan buat apa ni? Hydrolysis. Sekali lagi tak berlaku dalam hydrolysis, just tukarkan sahaja this MgX, tukarkan dengan H, nampak? Tukarkan dengan H. Dan perhatikan apa berlaku guys, kita dapat apa? Kita akan dapat suatu, apa ni? What's this? Carboxylic acid. See? Itulah dia, macam mana cara untuk kita nak dapatkan carboxylic acid daripada Grignard reagent. Dan kalau you tengok, ini dia pecahkan dua tau. Dia pecahkan dua kepada two steps dua tindak balas kan, step yang berbeza. Actually kan kita boleh combine kan, kita boleh combine these two steps jadi kepada satu reaction scheme sahaja. So instead of kita buat berasingan, you guys juga boleh tulis macam ni. Sama je maksud dia. Maksudnya first tindak balas dengan carbon dioxide and then followed by hydrolysis. Okay, maybe some of you akan tanya, sir, kenapa dekat sini tak ada ether? Sebelum ni kan ada ether kan, untuk primary, secondary, tertiary alcohol nak hasilkan tu, ada ether. Sebab kali ni kita menggunakan gas kan, guys, kita menggunakan gas. So, carbon dioxide kan gas, jadi tak perlu nak menggunakan solvent. Okay, apa yang dia akan buat dalam reaction sebenarnya, this haloalkane pula, Grignard reagent ni, kita akan bubblekan dia. Kita akan bubblekan dia dengan carbon dioxide gas. Jadi tak perlulah kita perlukan solvent ether itu. Okay, jadi tak perlu. Jadi that's why in this case tak ada ether kat sini sebab kita dah already menggunakan carbon dioxide gas. And then step 2 barulah kita buat hydrolysis. And finally you akan dapat carboxylic acid. Okay, kita tengok beberapa contoh lain. Okay, so here kita ada apa kat sini? Kita ada ethyl magnesium iodide bertindak balas dengan carbon dioxide. So initially kita akan dapat this compound here. So by now semua dah tahu macam mana dapatnya this compound, this salt here. And then bila kita buat step yang seterusnya, kita buat apa ni? Kita buat hydrolysis kan? Kita buat hydrolysis. So daripada this salt, kita buat hydrolysis, finally kita akan dapat carboxylic acid. In this case daripada ethyl magnesium iodide, kita berjaya hasilkan propanoic acid. Dan kalau guys tengok kita tengok ini juga salah satu cara untuk memanjangkan rantai karbon kan, daripada nampak asalnya dia ada 2 je karbon. Tapi bila dapat carboxylic acid, dia punya bilangan karbon dah jadi 3, dah jadi 3. Okay. Ini satu cara, ataupun kalau you nak ringkaskan, you nak buat di dalam satu short macam tu saja, satu reaction scheme tu saja, kita juga boleh simplify dia as this. Okay, cuma saya ingatkan sekali lagi please jangan lupa benda ni. Ni number 1 dengan number 2 ni kena tulis pada equation sebab dia berasingan ataupun dia in sequence. Dia kena tindak balas dengan carbon dioxide dulu, dah dapat produk, lepas tu barulah followed by hydrolysis. Sebab kalau tak ada number 1, number 2 ni menunjukkan semua itu berlaku serentak. Sebenarnya dia tak berlaku serentak, dia berlaku step by step. Okay guys, jadi itulah dia yang dikatakan macam mana untuk nak hasilkan carboxylic acid daripada Grignard reagent. Okay guys, jadi dengan berakhirnya example itu, actually kita dah habislah untuk topik haloalkane. So in the next lesson nanti guys, kita akan masuk pada the next chapter, chapter 15. So kalau sebelum ni you guys say hello to haloalkane, chapter 15 kita akan say hi to hydroxy compound. Okay, so itu saja untuk lesson kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, stay safe guys. See ya in the next lesson. Bye. See ya.